Pertamanya saya mengucap terima kasih kepada rakan-rakan media yang turut bersama untuk kita menjelajah negeri Sarawak, khususnya jajaran PEN Borneo. Sebagaimana kita sedia maklum, FT Roadpedia Kementerian Kerja Raya ini adalah siri yang keempat. Yang pertama dulu kita buat di utara Semenanjung, kemudian di Pantai Timur, 2 minggu lepas di Sabah, dan hari ini giliran di Sarawak. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, pertama sekali untuk memantau pelaksanaan segala projek, khususnya projek jalan di sepanjang jajaran PEN Borneo. Yang kedua ialah untuk melihat sendiri keadaan jalan, sebab PEN Borneo ini ada dua komponen. Satu komponen jalan baru yang sedang dalam pembinaan, iaitu PEN Borneo itu sendiri, yang merangkumi keseluruhannya ada 11 packages. Kemudian yang kedua ialah apa dipanggil dalam Kementerian Kerja Raya dan JKR Sarawak Red Line. Red Line ialah jalan PEN Borneo yang telah dibina lama dulu, yang telah siap, dual lane, dual carriageway, 4 lane. Yang ni kita nak melihat dari segi tahap jalan dan setakat mana penyelenggaraan dijalankan oleh syarikat konsesi dan apakah langkah penambahbaikan yang kita boleh buat. Untuk Red Line ini, untuk makluman, sebenarnya dulu sebelum berlaku perubahan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan, untuk Red Line ini sedang dalam proses tender. Tapi malangnya bila pertukaran kerajaan dulu dibatalkan, dan sekarang ini kita dalam proses untuk memohon semula supaya peruntukan dapat diberi untuk kita bina semula Red Line. Red Line iaitu sebab jalan ini dah lama dibina, ianya perlu dinaik taraf seperti mana standard yang kita bina PEN Borneo sekarang. Kalau tidak, nanti PEN Borneo sepanjang jalan ada jalan yang standard baru, ada jalan keadaan lama. Jadi ianya akan orang ramai nanti akan membuat perbandingan. Sudah pasti yang jalan lama keadaannya memerlukan penambahbaikan ataupun ada certain stretches tu memerlukan reconstruction sebab dah lama. Itu yang kita nak pantau. Dan alhamdulillah setakat ini apa yang kita lihat daripada pergerakan kita daripada Kuching tadi, kita dah lihat hampir, saya mengatakan boleh dikatakan lebih 80% dah siap. Termasuklah flyover yang 4 di Kuching, satu lagi insya-Allah akan dibuka hujung bulan ini, satu lorong, manakala yang lain boleh dibuka 2 lorong hujung bulan ini. Dan kita melihat juga cabaran sekarang ini ialah section daripada Sri Aman, iaitu daripada Pantu ke Sri Aman, khususnya di Bukit Bangunan, disebabkan keadaan tanah yang berbukit, keadaan tanah yang pelbagai, maka terpaksa diolah semula dari segi desain dan sistem pelaksanaannya supaya jalan bila siap nanti ianya berada dalam keadaan yang kukuh dan selamat untuk digunakan. Dan ini dijangkakan stretchersnya keseluruhan insya-Allah dapat disiapkan dalam penghujung bulan Disember, kecuali sedikit di kawasan Bukit Bangunan mungkin terpaksa melangkaui hujung tahun ini, mungkin terpaksa sampai ke first quarter tahun hadapan. Okey, yang tu keseluruhan untuk segmen yang kita dah bergerak daripada Kuching ke Sri Aman. Selepas ini dari Sri Aman kita akan ke Sibu. Satu lagi cabaran nanti ialah kita nak mantau sendiri bagaimana kedudukan di jalan di keadaan di Serikei. Sebab Serikei juga dilaporkan ada cabaran tertentu yang perlu diselesaikan. Dan nanti kita tim ini dengan diwakili oleh the top management of Kementerian Kerja Raya daripada JKR Malaysia, top management JKR Sarawak, semua the PMC, the consultant dan contractors nanti akan bersama untuk kita bincangkan bagaimana kita nak pastikan projek ini dapat disiapkan dalam tempoh yang kita tetapkan. Tapi yang baiknya kalau kita melihat setakat ini, alhamdulillah, walaupun cabaran, keseluruhannya dah mencapai 85% keseluruhannya. Dan secara umum setakat ini kita masih dilaporkan bahawa majoriti akan dapat disiapkan penghujung tahun ini.
hanya sedikit mungkin terpaksa melangkaui tahun hadapan. Okey? Ya. Melihat kepada 80% mungkin dalam lebih kurang 51% setiap tahunnya, adakah ini boleh dikatakan dalam jadual ataupun melangkaui jadual yang telah ditetapkan oleh kementerian? Ada yang behind schedule. Boleh kata generally the whole packages tu ada yang lewat jadual, tapi bukan dalam kategori sakit. Maknanya ada yang boleh dapat recover, ada yang mungkin memerlukan sedikit sokongan dan bantuan untuk mereka siapkan dalam sasaran yang kita tetapkan. Keadaan yang melewatkan ataupun cabaran yang dihadapi ialah pertama sekali, kita tahu keadaan sekarang ini, bila berlaku pandemik dulu, ramai pekerja-pekerja dah pun balik. Dan sekarang ni masih ramai pekerja yang tak dapat masuk balik ke Sarawak ataupun tidak balik ke Sarawak. Jadi kapasiti di peringkat kontraktor sekarang ni hanya 70% kapasiti dari segi tenaga sumber manusia yang bekerja. Yang kedua ialah material. Disebabkan lombong-lombong, quarry for example, tidak bekerja sepenuh masa. Not in full capacity. Maka bekalan bahan mentah, khususnya batu, pasir dan sebagainya, bukan dalam tahap yang maksimum. Malahan ada quarry yang telah ditutup. Itu menjadi cabaran dari segi bekalan. Yang ketiga, kenaikan harga barang yang melibatkan sektor pembinaan ialah diesel dan juga besi dan bahan-bahan asas yang lain. Ini menjadi cabaran dan kita sudah pun mengenal pasti bagaimana kita nak atasi dan sedang berbincang juga dengan Kementerian Kewangan bagaimana kita nak tangani kenaikan kos material. Diharapkan keputusan awal nanti daripada 4 yang telah dipersetujui sekarang, tambahan kepada kenaikan yang lain dapat ditampung ataupun dibantu oleh kerajaan ini akan dapat mengurangkan bebanan dan akan dapat membantu menyiapkan projek-projek khususnya dalam konteks kontraktor yang menghadapi cash flow issues dalam membeli barang dan sebagainya. Ya. Dalam tempoh 2 tahun sejak pandemik ini, berapa banyak kos dalam meningkat pembinaan saya boleh katakan dalam secara umum construction sector kenaikan antara 15 ke 30%. Secara umum lah, tapi ada yang sampai 30%, ada 15%, tapi dalam peringkat kita dalam dari segi kontrak ianya tiada perubahan lah, sebab dalam kontrak perjanjian ini adalah berasaskan lump sum kontrak. Maknanya apa-apa kenaikan barang tidak akan menjejaskan harga ceiling yang telah ditetapkan. Itu dari segi asasnya. Tapi kita sedar bahawa di peringkat kontraktor mereka akan menghadapi masalah. Sebab itu kita sedang mempertimbangkan bagaimana nak mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh para kontraktor sekarang dengan kenaikan harga barang, sebab kontrak dari segi kontrak ditetapkan harga ceiling. Sebab perjanjian dah mengatakan lump sum kontrak. Ya. Dari segi jumlah the overall cost is 16 billion kekal. Pasal kita bila sign agreement dengan contractors, this is lump sum contract. Lump sum contract maknanya kalau kita sign contract ya 1 billion lah, saya ada perubahan. Cuma dalam konteks keadaan sekarang, kerajaan mempertimbangkan, okay? Walaupun dari segi agreement tidak bertanggungjawab dan tidak berkewajipan. Ya. Jalan dah elok dah. Itu nampak ni lagi apa yang berlaku. Jalan dah elok, jadi mungkin pembantu rasa jalan elok. Ini sering berlaku kalau kita melihat di Kuala Lumpur pun. Cabaran bila jalan dah dinaik taraf menjadi lebih baik, lebih besar, lebih panjang, lebih lurus, cabarannya ialah kelajuan. Orang tak sedar bahawa mereka membawa lebih daripada kelajuan yang ditetapkan. Ini kadang-kadang bila hilang kawalan menyebabkan kemalangan.
Dan kadar kemalangan kalau kita melihat di highway pun di Semenanjung meningkat. Sebab itu kita nak nasihatkanlah dalam keadaan jalan yang lebih baik, kita sebagai pengguna jalan raya kena memandu dengan lebih berhemah, lebih berhati-hati supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan. Kita bukan daripada orang statistik yang malang. Jangan kita jadi orang yang termasuk dalam statistik tersebutlah. Speed limit masa ini masih 90. Walaupun dah siap, paling tinggi mungkin dapat dipertimbangkan mungkin 100. Yang tu di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan, tapi sudah pasti kita akan bekerjasama. Malahan bukan saja speed kamera, kita juga sedang dalam kerajaan dah meluluskan secara prinsip. Kita akan mulakan projek pilot project lah untuk way in motion. Sebab salah satu cabaran di Malaysia ialah kenderaan berat muatan. Bila berat muatan, ianya cepat merosakkan jalan. Dan sekarang ini kaedahnya di bawah Kementerian Pengangkutan, dia ada tempat untuk menimbang kenderaan. Sekarang ni dengan way in motion maknanya timbang itu akan berada di jalan. Lalu saja, tak payah masuk ke tempat apa lagi, secara automatik kenderaan itu akan dapat ditimbang dan diambil data daripada kenderaan tersebut. Ya. Dan red line belum dalam pembinaan, tapi red line lebih dalam konteks penyelenggaraan. Ianya sudah 4 lorong. Jadi dari segi besar dan tidak mempengaruhi, sebab ia cuma standardnya dulu bila dibina ianya lebih kurang sikit daripada standard yang ditetapkan di bawah pembinaan baru Pen Borneo ini. Jadi ianya perlu di-upgrade. Upgrading ini akan hanya dapat dilaksanakan bila kita dapat kelulusan dari segi peruntukan daripada the central agency kita lah. Red line yang dah siap, actually yang dah ada 4 lorong jalan lama dulu lebih kurang hampir 200 km. Sebahagiannya Kuching, di bahagian Kuching, kalau kita melihat tadi daripada Batu 15 Kuching ke Serian, 4 lorong kan. Ia jalan red line lah, jalan lama dulu yang dah siap. Sebahagian lagi dalam bandar Kuching, sebahagian di Sibu, sebahagian di Bintulu dan sebahagian lagi di Miri. Ya. Kan Pen Borneo dah hampir siap ni. Cadangan untuk RNR, rest and relight tu, ada berapa dekat sepanjang laluan? Rest service area yang diluluskan dalam pakej Pen Borneo ada 3. Tapi ada permohonan lagi daripada state untuk ditambahkan lagi, dan kita sedang melihat bagaimana kita nak tambah. Original plan dulu kita minta 6, tapi bajet yang diluluskan hanya 3. Jadi untuk pelaksanaan sekarang ni 3 lah. Tapi pada masa yang sama kita membantu mana pengusaha yang dah membina rest area. Contohnya kawasan yang kita berada sekarang ni. Ini disediakan oleh private sector. So apa yang kita buat ialah kita akan membantu menyediakan kemudahan supaya jalan dan dapat dibina supaya kawasan ini akan menjadi satu kawasan rest area yang disediakan oleh private sector, tapi infranya disediakan oleh kita. So dia boleh dikatakan akan, walaupun disediakan private sector, kawasan itu akan di-upgrade untuk kesedaran dari segi jalan lah, jalan keluar masuk supaya lebih selesa dan selamat lah. Dari segi pengusaha tu macam mana dah? Untuk yang RNR nanti, adakah by contract tender? Yang tu kita akan serahkan pada kajian negeri dan ianya akan diuruskan oleh majlis perbandaran ataupun majlis daerah kawasan tersebut. Bagaimana nak mengelolakan nanti dan mengurus termasuk menyelenggara kawasan tersebut. Setakat ni kawasan yang dikenakan untuk rest area bagaimana? Lebih kurang 2 km dari sini. atas sana nanti ada satu, kemudian di Selangau, satu lagi di Lambeh. Okay? Alright? Clear? Thank you so much.